Bijaksananya Allah, dan kita ni kalau tak follow apa yang telah Allah turunkan kepada, syariatkan kepada kita, masa tu kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Banyak masalah dalam hidup kita ini adalah berpunca daripada ada individu-individu yang tidak mahu mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsi tentang nama Allah Al-Hakim. Dalam Al-Quran, hampir 100 kali Allah menyebut tentang namanya Al-Hakim. Azizun Hakim. Allah sebut, wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah gunakan banyak dalam Al-Quran, hampir 100 kali perkataan Hakim. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hakim? Satu, Al-Hakim ini dia boleh berasal daripada hukum. Hukum ni kita kata macam undang-undang, peraturan, pentadbiran. Maksudnya semua undang-undang, semua peraturan, semua pentadbiran, semua adalah milik Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu adalah yang Maha Hakim, yang mana memiliki segala undang-undang, peraturan yang menetapkan semua, dan ini adalah peraturan yang paling baik. Betul, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik al-hakimin, yang menjadi pemutus. Al-Hakim, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Dalam surah Tin, bukankah Allah itu yang Maha Hakim daripada segala-segala hakim, yang maksudnya daripada segala orang yang membuat keputusan ni semua Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Pemutus. Inil hukmu illa lillah. Bukankah segala hukum itu adalah milik Allah Azza wa Jal? Dan sifat Al-Hakim ini menandakan kesempurnaan Allah ataupun kelaziman sifat-sifat Allah yang lain. Allah tidak boleh disifatkan dengan Al-Hakim kalau tak ada sifat-sifat lain seperti As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Khabir. Semua nama-nama Allah ini adalah kemestian untuk menunjukkan nama Allah Al-Hakim. So, macam mana Allah nak mentadbir ataupun peraturan, hukuman, segalanya berbalik pada Allah kalau Allah tidak memiliki kesempurnaan sifat-sifat Allah ini? Dan Allah itu Maha sempurna. Ta'ala Allah, Allah itu Maha tinggi daripada segala kekurangan. Kemudian antara makna Al-Hakim, Al-Hakim juga boleh difahami dengan maksud yang Maha Bijaksana. Yang Maha Bijaksana daripada perkataan hikmah. Hikmah ni Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran, bila Allah nak ingatkan kepada kita, dalam kita berdakwah, kita seru manusia ke jalan Allah dengan penuh kebijaksanaan. Allah kata dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Hikmah ni bijaksana. Bijaksana ni tak semestinya hikmah ni maksudnya kena lembut setiap masa. Ada kala kita lembut pada tempat dia, ada kalanya kita keras pada tempatnya. Kena pada tempatnya itu, itulah maksud bijaksana ataupun hikmah. Contoh kalau saya bagi tahulah, kita orang-orang Malaysia ni semua lembut-lembut kan. So kalau kita nak dakwah tu, kalau kita buat dengan cara kasar, mungkin tak kena. Orang kita akan sensitif, mungkin kita akan menyebabkan dakwah kita itu ditolak. Tapi kalau kita nak berdakwah kat sesetengah negara, contoh negara Arab. Negara Arab ni kalau dengan lembut sangat memang susah nak jalan juga. Dia kena ada masa, dia kena keras. Orang Arab ni jenis straightforward. Dia jenis yang biasalah, benda-benda kasar ni kadang-kadang kita dengar, itu bagi dia orang normal. Kalau kita lembut memang tak jadi. Dia kena keras juga sometimes. So tak bolehlah kita nak samakan keadaan negara Arab dengan negara kita. Orang kata kalau nak tanam kurma, tanam kat negara Arab tu lagi senang tumbuh. Kalau tanam dekat Malaysia ni, susahlah nak tumbuh. Nak tanam durian pun kat Malaysia okey. Nak tanam dekat Arab mungkin tak tumbuh kan. Al-Hakim mesti kena pada tempatnya. Segala pentadbiran Allah itu semua kena pada tempatnya. Yang Maha Hakim, yang mana Allah hanya mengurniakan kepada kita secebis sahaja daripada ilmu dia, yang mana banyak lagi kita tak faham. Hakikat daripada kehidupan, hakikat alam semesta kita tak tahu. Ilmu yang Allah bagi kepada kita ni sangat-sangat sikit. Sebab tu kita akan rasa pelik bila dengar tentang perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ni benda-benda yang banyak agak bercanggah dengan akal kita. Contohnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalam akal kita fikir macam mana Nabi SAW boleh diangkat dengan fizikal, dengan tubuh badan Nabi Muhammad SAW, dengan ruhnya juga
pergi ke atas daripada langit yang ketujuh. Kita hari ni langit pertama pun kita tak tahu yang mana, sampai mana akhir dia, mana langit kedua kita tak tahu. Tapi bila kita tengok, subhanallah, dengan langit ni Allah cerita dalam hadis sahih Bukhari, langit tu ada pintu, ada penjaga yang boleh dibuka, yang kena diminta izin dulu untuk nak naik ke langit itu. Macam mana dalam masa satu malam boleh travel begitu jauh sekali? Dalam hadis riwayat Darimi, antara satu langit ke satu langit jarak di 500 tahun. Tapi kuasa Allah selalu luar biasa, boleh menyanggahi hukum akal manusia. Macam mana Nabi Isa AS boleh lahir tanpa bapa, sedangkan dari sudut ilmu biologi yang kita belajar, nak melahirkan ataupun menghasilkan seorang bayi mesti kena ada persenyawaan. Tetapi berbeza konteks dengan Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa AS, yang mana tak ada bapa, tetapi mukjizat daripada Allah, tanda kekuasaan daripada Allah. Kuasa Allah itu mengatasi segala sesuatu. Hari ini banyak lagi benda-benda yang kita tak faham, tetapi mungkin dengan sedikit-sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, baru kita faham. Zaman dulu kalau dia cerita manusia boleh terbang di atas besi yang berat, mungkin orang tak faham. Orang akan kata ini mungkin magic, ini sihir. Tapi hari ini manusia terbang dengan kapal terbang, dengan helikopter, itu dah jadi normal lah, dah jadi biasa. Orang pada hari ini tak rasa pelik, tapi dia pelik bila mana kita masih lagi jahil, masih lagi kita tak tahu. Itu dalam nak memahami kalimah ataupun nama Allah Al-Hakim, kita kena beriman kepada Allah, mesti kena sifatkan Allah juga dengan sifat Al-Alim, yang maha mengetahui. Sebab pengetahuan Allah itu banyak yang kita tak tahu. Allah hanya mengurniakan kita secebis sahaja. Dan antara hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah adalah sebenarnya Allah mengurniakan kepada kita syariat Islam ini. Syariat Islam adalah way of life bagi manusia, yang mana dalam syariat Islam mengajar kita bagaimana untuk berinteraksi dengan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Hubungan kita dengan Allah kita kena jaga. Kita buat ibadah seperti salat, kita berzikir, beribadah dan sebagainya, itu adalah hak Allah. Itu macam mana kita nak baiki hubungan kita dengan Allah. Aspek yang kedua, Islam juga mengajar kita bagaimana untuk berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia, dengan alam, dengan haiwan. Semualah terperinci dalam Islam itu, ada membicarakan semua tentang macam mana kita nak improvekan kehidupan kita dengan makhluk-makhluk Allah ini. Kita tak akan jumpa dalam mana-mana agama lain, dalam mana-mana ajaran lain, satu syariat yang begitu sempurna dalam Islam ni, dengan hubungan kita dengan mak ayah kita, dengan jiran tetangga kita, dengan anak kita, dengan orang tua, dengan orang muda, dengan musuh kita, dengan orang munafik, dengan orang bukan Islam, dengan haiwan, dengan alam sekitar. Semua ini telah diperincikan dalam Islam. Maha suci Allah. Ini semua menandakan hakimnya Allah, bijaksananya Allah. Dan kita ni kalau tak follow apa yang telah Allah turunkan kepada, syariatkan kepada kita, masa tu kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Banyak masalah dalam hidup kita ini adalah berpunca daripada ada individu-individu yang tidak mahu mematuhi perintah Allah Azza wa Jal. Kalau manusia ini semuanya mematuhi perintah Allah, beriman dengan kebijaksanaan Allah, aturan Allah ini, insya-Allah hidup kita ini pasti akan aman, bahagia dunia dan akhirat.